dan orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Ini mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan kebenaran, ya, kebenaran mutlak lah, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran mutlak. Tidak ada percampuran dengan batil, tidak ada percampuran dengan batil, tidak ada keraguan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita masuk sambung ayat 29 39. Baik, kita mula suratul An'am ayat 39. Suratul An'am ayat 39. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat. Man yasha'illahu yudlil wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Ini mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan kebenaran, ya, kebenaran mutlak lah, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran mutlak. Tidak ada percampuran dengan batil, tidak ada percampuran dengan batil, tidak ada keraguan langsung, ya. Itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, itu adalah kitab Al-Quran la raiba fi, yang mana tidak ada sedikit pun keraguan padanya, pada Al-Quranul Karim, ya. Jadi itu adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita kata satu perkara, mungkin bagi orang yang tidak beriman, dia tak berapa nak percaya lagi, ya. Sebab itu saya sebutkan tadi masalah kebenaran tu, al-haq, ya. Kerana sama ada kita beriman ataupun kita belum beriman, tetapi falsafah kebenaran adalah satu perkara yang kita sepakat. Betul tak? Ya. Maknanya kalau orang beriman pun dia nak cari kebenaran, orang yang belum beriman pun dia nak cari kebenaran juga, ya. Dia nak cari kebenaran, ya. Jadi kebenaran apa? Kebenaran dalam segala perkara lah. Contohnya kebenaran dalam soal ketuhanan, ya. Kebenaran dalam soal ketuhanan, mana satu yang benar? Mana satu yang benar antara hidup ada Tuhan dengan hidup tak ada Tuhan? Mana satu yang benar? Hidup ada Tuhan dengan hidup tak ada Tuhan. Carilah, bincanglah, ya. Mana yang benar? Agak-agak mana benar? Hidup ada Tuhan ke tak ada Tuhan? Ada Tuhan, ya. Bincang dulu. bincang. Barangkali orang yang ateis dia tak percaya. Barangkali kebenaran bagi dia tidak ada Tuhan. Kebenaran bagi kita ada Tuhan. Jadi kita kena bincanglah. Matlamat kita, matlamat dia nak cari kebenaran.
Kemudian kalau dah menang ya bahawa hidup mesti ada Tuhan, maka kita naik kepada yang keduanya, peringkat yang kedua, Tuhan mana satu yang benar? Tuhan mana satu yang benar? Sebab Tuhan banyak. Tuhan banyak kan? Sebab dalam Quran pun disebut alihah, Tuhan-Tuhan. Ya, banyak Tuhan tu. Benda yang disembah tu Tuhan lah. Patung tu Tuhan, dewa tu dianggap sebagai Tuhan dan sebagainya. Baik, semua tu Tuhan belaka. Tapi mana satu Tuhan yang benar? Sebab kita nak benar ya. Jadi bagi orang Islam dia kata Allah adalah Tuhan yang sebenar. Bagi orang Hindu dia kata bukan, Tuhan yang lain. Bagi orang Buddha bukan Allah, Tuhan yang lain. Bagi orang Kristian Allah juga. Kan semalam dah tahu kes mahkamah tu kan, maknanya apa dibenarkan kan. Maknanya orang Kristian pun nak guna Allah juga. Allah sebagai nama Tuhan mereka. Maknanya Allah sudah dikongsi bersama dalam negara kita ni. Secara mudahnya orang Islam pun sebut Allah, orang Kristian pun sebut Allah. Ya, dari satu sudut betul tak? Dari satu sudut betul lah kan? Dari satu sudut, walaupun dia Kristian, tapi dari sudut memang betul lah, memang Allah kan? Memang Allah tu Tuhan. Jadi dia sebut Allah Tuhan. Betul lah tu kan? Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kamu, Tuhan kami adalah satu. Dalam Quran, Tuhan kami Allah, Tuhan kamu pun Allah. Jadi kalau Kristian nak kata Allah Tuhan kami, betul lah. Ya, dari satu sudut tu ada. Ya, betul. Kita tak boleh nafikan. Kita tak boleh kata awak tak boleh sebut Allah. Memang Allah lah. Kalau dia nak kata insya-Allah, betul tak? Betul. Kalau dia kata insya Buddha, tak betul lah. Kalau Buddha kata tak betul. Kan? Kalau orang Buddha kata insya-Allah, betul tak? Betul juga. Betul. Jadi isunya ialah penggunaan nama Tuhan yang betul. Nama Allah tu digunakan dengan betul. Siapa sekalipun dia guna nama Allah betul, tak ada masalah. Dia Kristian tapi dia gunakan nama Allah dengan betul, tak ada masalah. Tapi bila dia guna nama Allah tu tak betul, tu yang salah tu. Allah ada anak Allah ni lelaki, nama dia sekian, tu yang tak betul tu yang salah tu. Jadi yang tu yang kita tak nak bila nama Allah digunakan dengan cara yang salah. Jadi prinsip dia apabila nama Allah digunakan dengan cara yang betul, siapa pun guna nama Allah tidak menjadi isu bagi kita. Yang jadi isu bila disalahguna nama Allah ataupun nama Allah digunakan dengan cara yang salah. Sama juga kalau kita tengok agama lain, kita guna nama Tuhan dalam agama lain dengan cara yang salah. Ya, kita guna nama Tuhan dalam agama Hindu ke agama apa dengan cara yang salah, ada masalah tak? Maksud saya orang agama tu marah tak? Marah. Pasal kita guna dengan cara yang salah. Kita cerita tu dalam keadaan nak mengejek, nak mengutuk dan sebagainya, itu akan menimbulkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, jadi asalnya ialah balik kepada soal al-haq, soal kebenaran. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semua benar. Walladzina kadzdzabu biayatina. Allah umpamakan orang yang dustakan ayat Allah, dustakan kebenaran mutlak ini. Orang ini yang pertamanya summun, adalah peka. Orang yang peka. Boleh jadi digambarkan, diilustrasikan orang ini sebagai seolah-olah orang yang peka. Sebab kebenaran tu nyata tapi dia tidak mau mendengar kebenaran. Seolah-olah dia macam orang peka. Ataupun boleh jadi di akhirat nanti dia jadi orang peka. Boleh juga. Ada setengah ulama kata di akhirat nanti dia akan jadi orang peka. Tapi kita ambil dulu gambaran di dunia ni, maknanya seolah-olah dia ni macam orang yang peka.
Gambaran yang kedua, wa bukmun, orang yang bisu, ya, peka, bisu. Dan gambaran yang ketiga, fi zulumat, di dalam kegelapan. Bila dalam gelap boleh nampak tak? Tak nampak, ya. Jadi dia masuk dalam tempat yang gelap, terowong yang gelap, ya, tidak ada lampu. Dia masuk, dia tak boleh melihat. Kemudian dia nak minta tolong, dia bisu, dia tak boleh bercakap. Kemudian dia nak cari bantuan sesuatu, mata tak nampak pasal gelap. Nak dengar bunyi air ke apa, tak ada, pasal dia pekak. Jadi lengkap dah tu. Mata tak boleh tengok sebab gelap, mulut nak minta tolong tak boleh sebab dia bisu, telinga nak dengar bunyi air ke, bunyi laluan apa ke, bunyi angin tak boleh sebab dia pekak. Jadi itulah keadaan orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah, ya. Orang yang sembih tak boleh nak buat apa, ya. Maka Allah menyatakan man yasha'illahu yudlil. Sesiapa yang Allah taala kehendaki, maka Allah taala akan sesat. Yudlil, ya. Ramai orang baca dha ni dari sudut bacaan orang suka bunyi qalqalah. Man yasha'illahu yudlilhu. Qalqalah tak? Ramai orang dia bunyi yudlilhu, pasal dia sama dengan dal tu, dal qalqalah kan, dha pun lebih kurang qalqalah jugalah. Dia pun yudlilhu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil qalqalah ya tu. Ya, dia suka terbunyi kan, ya. Terbunyi jadi macam qalqalah, ya. Jadi dia bukan huruf qalqalah, ghain bukan huruf qalqalah, dha bukan huruf qalqalah. Jadi bunyi dia macam mana? Tak tahu. Yud. Habis faham dia betul ke tak? Jadi jangan punya qalqalah, man yasha'illahu yudlil. Tak bunyi yudlil. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala sesatkan dia. Wa man yasha'illahu yaj'alhu ala siratim mustaqim. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Jadi hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kesesatan juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dia balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu hari-hari kita kena minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ihdinas siratal mustaqim tu. Kita minta hidayah walaupun kita baca surah Fatihah tu, kita sedang buat apa? Kita sedang buat apa masa tu? Kita sedang solat. Orang yang solat ni dapat hidayah atau tidak? Dapat hidayah. Kalaulah kita sudah dapat hidayah, mengapa kita minta hidayah lagi? Kerana hidayah itu boleh tercabut bila-bila masa. Ya, hidayah itu boleh tercabut bila-bila masa. Jadi orang yang belum dapat hidayah, dia minta Allah Ta'ala bagi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sudah mendapat hidayah, dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan hidayah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga, ya. Jadi belum dapat hidayah, minta Allah bagi hidayah. Orang yang dah dapat hidayah, dah sembahyang dan sebagainya, minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan hidayah tersebut, ya. Jadi hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita bimbang, maknanya kita masuk dalam golongan yang sesat, golongan yang disesatkan
apabila kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kena cari jalanlah untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam agama kita, agama kita dia buka jalan, dia buka ruang kepada kita untuk berbincang soal agama. Ya. Sebab dia nak cari kebenaran. Ya. Kita tak boleh tutup terus. Ya, kita tak boleh tutup terus sebab boleh jadi kebenaran itu ada juga pada orang lain. Ya. Kebenaran juga ada pada orang lain. Ya, kita yakin kita sekarang ni berada pada jalan yang benar. Nak banding dengan orang yang tidak beriman, orang kafir, ya. Tetapi kalaulah kita tutup ruang terus, tak mau bincang langsung, orang kafir pun tak mau bincang juga. Tak mau bincang juga. Jadi walaupun kita yakin sekarang ni kita berada di jalan benar, maksud saya ialah kalau nak banding Islam dengan kafir, sudah tentulah Islam tu benar, ya. Itu keyakinan kita 100%. Tapi kita buka ruang juga untuk berbincang soal agama. Seolah-olah kita tak berapa yakin lagi. Ya, bukan kita tak yakin tak, tapi kita nak buka ruang supaya orang lain juga rasa nak berdialog, rasa nak bersembang pasal agama kita, rasa nak sembang pasal agama dia, kita boleh tanya agama dia dan sebagainya. Ya. Perbandingan agama tu, ya. Perbandingan agama, ya. Itu kita buka ruang, ya. Buka ruang kerana salah satunya ialah bila kita ada perbandingan, kita ada dialog tu, dia akan buka ruang untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana berlaku kepada seorang lelaki, nama dia Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, dia Nasrani, Kristian lah, Nasrani. Dia dengar satu ayat Quran, dan bila dia dengar ayat Quran, dia datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengkritik satu ayat Al-Quran. Dia mengkritik satu ayat Quran, ya, iaitu ayat Quran yang menyebut bahawa golongan Yahudi dan Nasrani menjadikan padri-padri dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Iaitu ayat Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Masyarakat Yahudi dan masyarakat Nasrani menjadikan padri-padri dan rahib-rahib sebagai Tuhan-Tuhan, arbaban, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Adi bin Hatim datang, dia kritik ayat ni depan siapa? Dia baca ke, dia dengar ke? Ya, dengarlah. Dia pun Arab. Dia Arab. Ayat Quran tu Arab kan? Adi bin Hatim, dia Arab. Jadi dia dengarlah orang Islam baca. Bila ayat tu diwahyukan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani. Adi ni agama Nasrani. Dia Arab tapi dia agama Nasrani. Jadi ayat tu menyentuh tentang orang Nasrani. Masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani menjadikan padri dan rahib sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi dia sebagai seorang Nasrani, sudah tentu dia lebih tahu agama Nasrani. Jadi dia datang jumpa Nabi Muhammad, dia kritik depan Nabi. Kami Nasrani tidak menyembah padri-padri kami. Kami tak pernah jadikan padri kami sebagai Tuhan selain daripada Allah. Depan siapa? Depan Nabi. Dia kritik ayat Quran. Dia kritik ayat Quran. Kalau kita ada orang kritik ayat Quran, marah kan? Marah kan? Kan? Orang Kristian datang kritik satu ayat Quran, kita akan marah lah. Kita akan marah, mana kamu dah menghina agama kami.
Kamu dah menghina Quran. Kan? Kita akan marah. Bila kita marah, dia tak jadilah nak buka jalan dialog ni. Ya, bila macam tu tak adalah ruang untuk kita dapat hidayah. Tak adalah ruang untuk dia nak dapat hidayah. Pasal kita dah blok awal-awal. Ya. Jadi kita tengok akhlak Nabi SAW. Walaupun Adi ni mengkritik ayat tersebut, menyanggah ayat Quran tersebut, Rasulullah SAW tidak marah kepada Adi bin Hatim, berlapang dada. Ya. Jadi habis Adi cakap, Rasulullah pun jawab, bala, bahkan sebenarnya memang, ya, masyarakat Yahudi dan Nasrani menjadikan padri dan rahib sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Macam mana? Rasulullah kata, bala, sesungguhnya padri dan rahib mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, fattaba'uhum, maka masyarakat Yahudi dan Nasrani mengikut padri-padri tersebut. Ya, maknanya kalau kitab suci kata haram tapi padri kata halal, maka mereka akan kata halal, ikut padri. Kalau kitab suci kata halal, padri kata haram, maka ikut padri, jangan ikut kitab suci. Itu makna menjadikan padri dan rahib sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ni juga al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pengajaran ayat Quran ni dia dengan umum lafaz. Umum lafaz, ya. Idea dia, konsep dia tu apa? Konsep dia ialah menjadikan manusia sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan manusia sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat tu cerita padri dan rahib. Kalau ustaz, kalau tok guru, sama lah ya. Ya. Maknanya kalaulah kita masyarakat Islam menjadikan ustaz-ustaz kita, tok guru kita, syekh-syekh kita, ya, lebihkan mereka berbanding kitab Al-Quran. Jelas-jelas dalam Quran kata halal, tapi ustaz kata haram, tok guru kata haram, kita pun ikut tok guru, ikut ustaz, maka sama dengan Yahudi Nasrani. Faham? Ya? Jadi sebab tu kita kena cerdik. Ya, kita kena cerdik, jangan ikut tanpa asas. Ya. Jangan ikut tanpa asas. Ya, kita kena kajilah perkataan orang ni, termasuklah perkataan para ustaz, tok guru, syekh dan sebagainya, maulana ke apa ke, sama ada berbetulan ataupun tidak dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kadang-kadang boleh jadi silap. Kadang-kadang perkataan mereka boleh jadi ada niat tak elok. Jadi jangan, kita termasuk dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, menjadikan padri dan rahib, ustaz-ustaz, tutup sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik kepada hadisnya, bagaimana dialog Nabi itu? Nabi tak marah. Nabi tak marah, ya. Jadi kalau orang tanya kita, apa ni Muhammad ni teruk ni, kahwin sampai 10 orang ni, terus marah, kan? Relax, tenang, ya. Ya, okay. Ya, betul, Muhammad kahwin 10 orang. Okay, betul. Lepas tu kalau kita tengok dialog Ahmad Didat tu, tenang je dia jawab. Habis orang tu, okay, baru dia jawab satu. Baru yang fikir, kan? Ahmad Didat jawab satu. Kan? Dalam Bible kata begini, dalam Quran kata satu. Ya, dia tu dialog. Ya, dialog. Ya. Itu tokoh pendakwah besar, ya, di kalangan umat Islam. Tapi kita tak angkat dia sebagai tokoh. Ya, kita tak angkat dia. Kita tak anggap dia sebagai wali Allah. Sedangkan dia berjuang begitu banyak, ya, nak menerangkan kebenaran Al-Quran kepada masyarakat bukan Islam. Ya. Sedangkan itulah tokoh, ya, yang kita kata antara tokoh besar dalam kalangan umat Islam, Syekh Ahmad Didat rahimahullah ta'ala. Ya. Perjuangan dia di negara barat, di Afrika, di Amerika, United Kingdom, berjuang bersama-sama dengan padri-padri itu, ya.
Baik, jadi Rasulullah buka ruang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat 40, qul ara'aitakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitakum, apa pandangan kamu? Apa pandangan kamu? Kalau kamu tengok mereka ni, in atakum azabullah, jika azab Allah datang kepada mereka, kepada kamu, ikut tu kamu, jika azab Allah datang kepada kamu, au atatkumus sa'ah, ataupun kiamat datang kepada kamu. Ni dah nak apa masyarakat Arab ni, nak hujah dengan masyarakat Arab ni, sebab masyarakat Arab ni dia ada nama Allah, tapi dia sembah lain. Ada 3 patung besar. Oi, tulis apa ni? Oi, kambing. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Lat daripada Allah, nampak Al-Lat daripada Allah. Masyarakat Arab berhala dia nama Lat. Al-Lat, Allah dia tambah ta marbutah tu, Allah jadi Al-Lat. Asalnya Allah, dia buat satu berhala, ini nama Lat, Al-Lat. Al-Uzza, patung yang kedua, namanya Al-Uzza. Al-Uzza daripada Aziz, nama Allah yang maha perkasa, Al-Aziz. Jadi dia ubah suai, dia buat Al-Uzza. Dua dah, Al-Lat, Al-Uzza. Yang ketiga Al-Manat. Al-Manat daripada mana, maknanya mentakdirkan, merezekikan, yang bagi rezeki itu Manat, yang bagi rezeki itu Manat. Daripada mana-mananya qaddara, mentakdirkan. Semua tu maknanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Aziz, Al-Manat tu maknanya memberi rezeki, membahagikan rezeki, itu sifat Allah. Jadi mereka letak patung ni, patung besar ni Al-Lat, ini Al-Uzza, ini Al-Manat. Jadi bila nak sembahyang, pergi kepada Al-Lat, pergi kepada Al-Uzza, pergi kepada Al-Manat. Qabilah ni dia pakai Al-Lat, qabilah lain dia pula dia pakai Al-Uzza, qabilah lain pakai Al-Manat. Maknanya kalau kita tengok Al-Lat itu daripada Allah yang ditambah ta, maknanya mereka ada Allah. Mereka ada Allah sebab mereka masyarakat Arab, masyarakat Nasrani, masyarakat semenanjung tanah Arab, Mekah, antara Mekah dengan Madinah ni maknanya mana Allah tu dah ada dah. Rasulullah berdakwah, mana masyarakat ketika itu masyarakat yang ada Allah, tapi mereka dah selewengkan dah. Jadi kalau sampai kepada benua India tu lain lah tu, lain. Pasal dah tak ada Allah dah. Kan? Jadi dakwah Rasulullah tu di sekitar semenanjung tanah Arab, Allah tu dah ada dah. Kerana dia masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani dan masyarakat Arab. Tetapi bila Allah dah ada, Allah nak ajak berfikir. Katakanlah, cuba tengok mereka. Kalau datang azab Allah, ataupun datang kiamat, datanglah benda-benda yang besar, musibah yang besar dan sebagainya,
aghairallahi tad'u, adakah kamu berdoa meminta lain daripada Allah? Ya, lain daripada Allah. Baik, kita kita minta projek, kita harap bantuan daripada orang kaya, kita harap bantuan daripada orang politik, ya, minta bantuan, ya, harap. Masa tu tak ada Allah dah tu. Masa tu tak ada Allah dah. Allah dah nampak dah, kan? Maknanya masa tu nak bagi rasuah pun tak apa, bagi ya. Masa tu nak terima rasuah, tak apa, terima. Pasal kita harapkan orang ni bagi projek kepada kita, kita harapkan bantuan dia. Dan tidak ada Allah lagi masa tu. Tidak ada Allah. Maaf, satu masa kita naik kapal terbang, enjin kapal terbang rosak. Masa tu kita nak minta apa? Masa tu kita akan minta pada Allah. Pasal masa tu atatkum azabullah, datang kepada kamu azab Allah. Masa duduk kat bawah tu, duduk angkatlah orang tu, kita puji dia, kan? Datuklah harapan saya. Tak ingat Allah lah, kan? Datuk nak apa saya akan bagi, tak ada masalah, kan? Bagi projek ni, ya, kan? Tapi bila kita naik ke terbang nak jatuh, ketika tu tak ada dah orang kaya apa, tak ada dah, kita akan Allah, ya. Itu gambaran, ya. Bila datang azab Allah ataupun datang saat, datang kiamat ataupun musibah yang besar lah, adakah kamu nak berdoa lain daripada Allah? Tak, kamu tak akan minta kepada makhluk, sebaliknya kamu akan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata Allah, jawapan dia bal iyahu, bahkan hanya sahaja dialah, Allah lah, tad'un, kamu akan berdoa, akan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tak ada dah, kita tak minta kepada makhluk, ya. Sebab tu hakikatnya kita mesti bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita dengan manusia ni, dengan benda-benda ni, hanyalah dari sudut sebab musabab sahaja. Kerana Allah Ta'ala suruh kita mengambil sebab musabab, tetapi jauh dari sudut hati kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, saya nakut sikit kalau naik kapal terbang. Lepas tu saya jarang jalan, nakut naik kereta tu. Wahal kemalangan kereta lagi banyak daripada kemalangan kapal terbang. Jadi patutnya takut naik kereta. Patutnya, kan? Kemalangan kereta beratus-ratus, beribu sehari. Kemalangan penerbangan bukan hari-hari, kan? Maknanya negara kita sejak MH berapa tahun dah, tak ada dah kemalangan hari-hari, tapi takut naik kereta terbang. Gaya dah satu. Kalau jadi apa-apa tak boleh buat apa dah. Boleh lagi, kan? Bolehlah kita break, bolehlah kita kona ke, pusing ke apa. Kan? Baik. Ada luar takut, kan? Bahasa, ada orang ajak pergi Sarawak. Ada kes sonok agak pergi Sarawak ni, kan? Ada program tu dah. Lepas tu Tok kira aku ni nak pergi Sarawak ni. Nak intel lah ni, kan? Lepas tu pengajar kata, doktor, kita nak tangguhkan sikit. Patut 23, 24 ni, 24, 25, minta tangguh 29. Minta pula 29, saya tak boleh, saya ada program lain dah. Selamat. Alasan. Baik. Baik, yang saya nak contoh, ya. Bila naik kapal terbang tu, nak kata gantung harap tu, baca doa awal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca lah majreha, baca lah kan. Baca. Jadi boleh kata banyak lah. Nabi pesan 3 kali ya. Baca 3 kali ya bismillahirrahmanirrahim itu, tapi baca beratus kali panjang bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau jadi apa-apa langgar awan, ya Allah, aku dah baca dah ni. Nabi kata, Nabi kamu jamin kalau baca yang ni tak kena apa-apa, ya Allah. Aku baca ni, aku baca bukan 3 dia, baca beratus kali, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Satu nakut, satu. Yang kedua ya, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bal iyyahu tad'un, bahkan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila minta kepada Allah fayakshifu ma tad'una ilaih, maka Allah akan bukalah kasyaf, akan hilangkan kasyaf apa yang kamu minta tu terhijab, terdinding tu, maka Allah Ta'ala akan buka apa yang kamu minta tu. Allah Ta'ala akan minta buka. Tapi Allah Ta'ala akan bukakan tu, kabulkanlah, maknanya insya'a, jika Allah kehendaki. Jadi dia bergantung juga kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu salah satu sifat utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat iradah, sifat kehendak. Sifat kehendak. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar. Wa ma ramaita id mana bolehlah. Nak buat doa pancingkan kan. Petua kan. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar, melainkan Allah yang melontar. Kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya zahir nampak kita lah yang baling, tapi hakikatnya Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tu ayat pancing petua. Gaya pancingnya mungkinlah. Dia ada khasiat, dia khasiat beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Khasiat beramal dengan ayat-ayat Al-Quran itu disebut oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dia sebut beberapa ayat Quran yang diamalkan, disebut sebagai tajribah, pengalaman orang dulu bila beramal dia jadi. Dia tak ada hadis, dia tak ada hadis Nabi, dia pengalaman saja. Jadi pengalaman orang pancingkan, baca wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, mana senang dapat ikan. Jadi dia duk amal berapa kali, berapa puluh kali orang dulu duk amal kan. Jadi petua dia. Kalau nak baca ikan, baca ayat ni. Ya. Wa ma ramaita melontar tu. Ramaita id ramaita. Ya. Sama juga kita baca apa ayat akhir surah Al-Furqan tu. Apa ayat akhir dia lupa. Surah Furqan ayat akhir. La nafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Betul? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu disebut oleh Al-Imam As-Suyuti. Ya, Imam Suyuti sebut kalau nak bangun tengah malam, nak gerak, baca faman kana yarju liqa'a rabbih siapa-siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah malam nanti pukul 4 pagi nak bertemu, pukul 3 pagi nak bertemu dengan Allah. Maka fal tu niat nak bangun pukul 3 pagi. Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati. Itu pun tajribah, pengalaman ulama-ulama orang dulu baca ayat tu untuk bangun tengah. So zaman tu mana ada jam? Tak ada jam macam nak gerak kan? Baca sebelum tidur. Faman kana yarju liqa'a rabbih niat dalam hati nak bangun ke apa? Falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi ya? Surah Kahfi ya? Surah Kahfi.
Ayat akhir ayat surah Kahfi 110 lah. 110 ya. Itu maknanya kalau Allah kehendak lah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak ada juga. Ya. Sebab pengalaman dia sebut dalam tu, maknanya lepas tu tak boleh bercakap dah. Lepas tu tak boleh cakap. Lepas baca tu tak boleh cakap. Dia pejam mata lena terus ya. Kalau bercakap, kau nak baca lain. Tak ada lah. Ya. Baik, jadi Allah Ta'ala akan kabulkan ya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu akan lupakan apa yang kamu syirikkan. Jadi hari ni duduk siang-siang, ya, siang-siang duduk minta kepada Lat, Manat, Al-Uzza, tapi bila ada musibah besar dah lupa dah. Benda-benda ni hanya harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ayat ni untuk ketika sesuai dengan masyarakat itulah. Masyarakat Arab, masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani, sebab mereka kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk masyarakat kita di sini, Buddha, Hindu, mungkin tak berapa nak ni lah, sebab mereka tak sebut Allah kan. Mereka tak sebut Allah, mereka tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada musibah apa pun, maknanya mereka akan terus God lah kot. Oh my God, oh my God ya. Ya. Jadi maknanya Tuhan lah. Tuhan ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad arsalna ila umamin min qablika, telah Allah Ta'ala utuskan kepada umat-umat sebelum kamu. Utuskan apa? Dia tak sebut dalam tu. Walaqad arsalna ila Allah Ta'ala telah utuskan. Kita kena takdirkan. Walaqad arsalna rusulan. Takdirkan. Allah Ta'ala telah mengutuskan para rasul ila umamin, sebelum umat-umat, min qablika, sebelum kamu. Ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah utuskan para rasul ya. Ramai para rasul, 313 ya, 313 rasul dan 124,000 nabi ya, dikatakan 124,000 nabi. Itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu? Pasal ada dalam Quran, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bilangan 124,000? Kerana ada dalam riwayat hadis yang dhaif. Riwayat hadis yang dhaif. Jadi para ulama kita menerima hadis-hadis yang dhaif untuk benda yang kecil. Jadi bilangan Nabi tu benda kecil, 124,000. Okeylah, boleh terima lah, munasabah lah kan. Jadi dia bukan benda yang besar. Bukan benda yang besar. Jadi setengah orang dia tak boleh terima. Ada, ni benda kecil. Bilangan nak cerita banyaknya tu dikatakan 124,000 ya. Kalau benda yang tidak ada, maka benda tu kita tak boleh nak kata lah ya. Contoh, bilangan Nabi 124,000 ada dalam riwayat hadis yang dhaif. Boleh lah dipakai. Bilangan Ashabul Kahfi berapa orang? Bilangan Ashabul Kahfi, cuba tengok ayat 20-21 suratul Kahfi tu. Sembilan tak ada. Berapa ayat? Ayat tak masuk. Sayaquluna salasatun. Ayat berapa? 21 kan? 23. Suratul Kahfi.
22. 22 sayaquluna salasatun. 3 orang. Akan ada orang kata ashabul kahfi 3 orang. Rabi' yang keempat anjing. Yang keempat ya. Wa yaquluna khamsatun. Akan ada orang kata ashabul kahfi 5. Yang keenam anjing. Jadi 3, 5. Tapi tengok Allah Ta'ala kata rajman bil ghaib, sangkaan terhadap perkara-perkara ghaib. Maknanya tak ada Quran cerita, tak ada hadis Nabi, orang je cerita. Itu Allah Ta'ala balas, itu semua bluff je, sembang kari je. Rajman bil ghaib, rajman bil ghaib. Besar sangat kan? Tak, tapi dah. Dia tak kacau akidah. Dia tak kacau akidah, tapi benda tak ada dasar. Benda tak ada asal. Kamu nak kata 3 ke 5 ke 7 ke, itu mungkin boleh termasuk rajman bil ghaib. Jadi jangan keras sangat, jangan confirm sangat. Sebab Allah tahu, qur rabbi a'lamu, Allah lebih tahu. Tapi Allah tak pernah cerita berapa bilangan ashabul kahfi. Jadi Nabi pun tak cerita berapa bilangan ashabul kahfi. Kita kena sebut beginilah, dikatakan ashabul kahfi 3 orang. Betul tak? Wallahu a'lam, mana saya nak tahu, benda saya tak tengok. Hadap kita tu. Dikatakan 5 orang, dikatakan 7 orang. Dikatakan, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab pengajaran dia, ibrah dia bukan bilangan. Ibrahnya ialah perjuangan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman dengan Allah dan Allah tambahkan mereka akan hidayah. Itu yang kita nak ambil intipati dia. Bilangan tu tak ada. Itu teknikal je. Itu kita nak tengok. Ada satu mesyuarat ni, cerita teknikal ni. Mesyuarat nak buat raya korban, nak korban kan, bincang raya korban ni berapa bulan panjang, sama ada 28 hari bulan 6 atau 29 hari bulan 6. Kawan kata, dia kata kalender kuda kata 29. Kawan ni buka diary, dia kata 28. Kawan ni buka Arab Saudi punya, Arab Saudi raya awal baru ni, dia kata 28 Arab Saudi, wukuf 27. Kan? Kita ikut kalender kuda lah, 29. Dekat 10 minit bincang. Pasal kita nak korban ni berapa bulan? 28 ke 29? Tak apalah 28 pun tak apa, nanti dia umum tu kita buat lah. Dah benda teknikal kan, benda teknikal. Dah kita tuntut raya pertama kita buat korban, dah cukup lah. Bila nanti dia umum 1 Zulhijjah, nanti kita tahulah, kan. Tak payahlah kita duduk bincang apa. Jangan lupa bincang. Dah tak penting pun. Kalau kita tak, raya kedua kita nak sedia, tak apalah. Nanti kita tahulah raya pertama, kita tahu raya kedua. Maksud saya tu benda teknikal tu. Benda tu. Ya. Jadi kita sembang lama benda tu. Baik, Allah Ta'ala putuskan. Jadi benda-benda gaib ni kita kena jaga, jangan kita melampau sangat. Baru ni ada satu heboh isu, ya. Ni perkara gaib lah, perkara gaib, ya. Iaitu saya ingat saya tak sebut lagi, iaitulah kalau sebut pun tak apa, kita ulang balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni perkara gaib, ya. Kita nak tengok dasar kita ni, ya. Asal kita perkara gaib ni mesti ada asas, ya. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berada di Gua Hira, Nabi dipeluk malaikat Jibril, dan malaikat Jibril suruh Nabi baca Iqra. Apa jawapan Nabi? Aku tidak tahu membaca.
ma ana biqari'in. Jibril peluk kali yang kedua, suruh baca. Nabi jawab, ma ana biqari', aku tidak tahu membaca. Kemudian barulah peluk kali ketiga, Jibril pun ajar, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai habis ayat yang ke-5. Tetapi ada satu riwayat, ya, ada satu riwayat, wallahu alam, saya pun kali pertama dengar satu riwayat, bila mana malaikat Jibril suruh Nabi baca, Nabi pun jawab, mada aqra', aku nak baca apa? Aku nak baca apa? Balok kali kedua, Jibril suruh baca, Nabi kata nak baca apa? Baik, ada beza tak dua riwayat ni? Satu riwayat Nabi kata aku tak tahu baca, satu lagi riwayat aku nak baca apa? Ada beza? Ada beza sikit. Iaitu beza dia apabila ulama-ulama kita terima riwayat aku tidak tahu membaca, maknanya itulah kali pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Bila mana riwayat aku nak baca apa, memberi gambaran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu sebelum Nabi lahir ke bumi. Nabi dah terima wahyu sebelum Nabi lahir ke bumi. Jadi Nabi tanya nak baca mana? Pasal banyak ni 30 juzuk nak baca mana tu? Maksud gitulah. Tu. Jadi sini ada pandangan baru, pandangan yang saya baru dengar bahawa Nabi dah terima wahyu lengkap 30 juzuk sebelum Nabi lahir ke bumi lagi. Pernah dengar kan? Jadi sini maknanya ini satu benda gaib. Prinsip dia benda gaib. Bila benda gaib mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Kalau riwayat kata Nabi kata aku nak baca apa, tidak memberi maksud Nabi dah terima wahyu sebelum tu. Sebelum lahir ni tak menunjukkan begitu. Jadi kita nak cakap perkara gaib ni, Nabi Muhammad dah terima wahyu sebelum Nabi lahir ke bumi ni, ini perkara gaib. Apa dalil? Kita tengok bilangan Ashabul Kahfi pun Allah Ta'ala gaib. Itu pun Allah Ta'ala kata 3 kali 5, ini semua sembang kari je ni, kan, rajman bil gaib je ni. 3 dengan 5 je. Ini Nabi Muhammad dah terima 30 juzuk sebelum Nabi lahir. Benda besar ke benda kecil? Benda besar ni. Tak ada dalil. Ini masuk dalam ini rajman bil ghaib, sangkaan terhadap perkara-perkara ghaib. Itu dasar. Dasar tu kita kena jaga. Ya. Jangan kita berlebih-lebihan cakap terhadap perkara ghaib. Ya. Baik, kita habiskan ayat tu. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Allah utuskan fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Maka Allah Taala ambil mereka dengan ba'sa, ya, dengan mudarat, ya, dengan kemiskinan, dengan kesempitan dalam hidup, wadh-dharra, dan juga dengan penyakit. Allah Ta'ala ambil benda tu, ambil mereka tu macam COVID lah kot. COVID lah penyakit tu, ya. Allah Ta'ala bagi miskin, ya. Apa hikmah dia? La'allahum yatadarra'un, moga-moga mereka patah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah dia, supaya kita patah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sebab itu kalau Allah Ta'ala bagi sakit, itu saya tak apa merah, tak kisah pun sakit kaki ni, tapak kaki pun boleh sonok je. Ya, tak langkah tu panjang sangat, ya. Boleh. Cuma dia berat sikit lah, nak bangun pagi tu dia berat sikit, ya, berat. Jadi bila berat nak bangun pagi tu, dia payah nak sembahyang tahajud, pasal dia tak boleh nak bangun. Bila bangun pijak lantai tu dia sakit. Pagi tu sakit sangat.
Jadi 4.5 jaga tak nak bangun lah duk khayal tadi nak bangun. Itu je lah. Yang lain tak apa, kena ambil masa lama lah, masa lama tapak kaki tu ya. Tapi maknanya penyakit tu ataupun ujian tu salah satunya hikmah untuk kita patah balik tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang bila kita tak diuji tu jangan minta diuji ya. Jangan minta diuji. Jangan sama sekali. Karena kita disuruh oleh Nabi SAW minta sehat, minta afiat, minta kesejahteraan dan sebagainya. Jadi jangan minta ya Allah ujilah aku ya Allah, nak try sekali ya Allah, jangan sama sekali ya. Ya Allah ujilah rumah tangga aku ya Allah, bagi bergolak sikit rumah tangga, jangan sama sekali jangan ya. Itu bahaya bagi kita ya. Allah, ada apa ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada dua sahabat kita ni, Muhammad Zaidi bin Hajazi, menjalani pembedahan batu karang esok ya. Dan Raif bin Ahmad yang mendapat serangan jantung ya. Maknanya kena penyakit dan ujian ya, penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna narju shifaa'aka. Allahumma inna narju shifaa'aka. Allahumma inna narju shifaa'aka ya Allah. Li Muhammad Zaidi bin Hajazi wa li Raif bin Ahmad. Allahumma shfihima, Allahumma shfihima, Allahumma shfihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurahuma, Allahumma yassir umurahuma, Allahumma yassir umurahuma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.